Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada siri yang ke-163 dalam pengajian bahasa Arab Al-Quran yang sangat mudah. Tuan-tuan, kita menggunakan kitab teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Seperti biasa tuan-tuan, kita punya pengajian terbahagi kepada dua slot. Slot yang pertama adalah slot tadabbur Al-Quran, slot yang kedua adalah slot qamus Al-Quran. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, slot tadabbur kita adalah masih lagi berkisarkan al-bunyah fil ta'bir al-Quran, fi ta'bir al-Qurani, iaitu binaan dalam struktur ayat-ayat Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan, kita lihat kita masih lagi dalam bab jumlah fi'liyah ismiyah. Kita nak bincangkan hari ini ada beberapa perkataan, words di dalam Al-Quranul Karim yang mana datangnya dalam kebanyakan dalam sirah, dalam format fi'il, verb. Jarang-jarang datang dalam bentuk noun, isim. Antaranya adalah perkataan anfaqa yunfiqu infaqan. Anfaqa yunfiqu infaq. Perkataan yang kerap datang adalah fi'il, anfaqa yunfiq. Perkataan nafqah itu ataupun perkataan munfiq ismul fa'il daripada anfaqa yunfiqu, ismul fa'il adalah munfiq. Itu amat sedikit dalam Quranul Karim. Kita lihat dalam Quranul Karim selalu digunakan sirah, format, iaitu fi'liyah, fi'il. Sebab apa digunakan untuk perkataan anfaqa yunfiqu infaq, digunakan fi'il banyak berulang dalam Al-Quran? Kerana dia adalah amrun yatakarrar, perkara yang berulang-ulang, yang tajaddud. Sedekah ni bukan sekali seumur hidup. Sedekah ni hari-hari kena sedekah. Infak ni memberi kepada orang, hari-hari kena bagi. Bukan kata bulan Ramadan ni setahun sekali, bukan 2 tahun sekali, bukan sebulan sekali, tetapi berulang-ulang. Wa yahdus bistimrar, dan juga dia menunjukkan perkara fi'il ini menunjukkan perkara tersebut berlaku dan juga berterusan, istimrar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-274, juzuk yang ketiga. Juzuk yang ketiga lah. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Alladzina yunfiquna amwalahum, digunakan yunfiqun, tak digunakan munfiqun. Munfiq adalah ismul fa'il, tak digunakan fi'il. Orang-orang yang berinfak pada amwalahum, harta mereka, bil-laili wan nahar, pada waktu malam ataupun siang, sirran wa alaniyah, secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Nampak? Bila orang yang sedekahkan harta mereka, infakkan harta mereka, bukan sekali infak, tetapi berkali-kali, berulang-ulang kali, dan beristimrar, berterusan, konsisten, istiqamah. Itu digunakan fi'il, verb. Dan Quran juga menggunakan fi'il tersebut, fi'il mudhari', yang menunjukkan ke atas tajaddud. Fi'il mudhari' yang menunjukkan ke atas tajaddud, sentiasa mentajdidkan, memperbaharui sedekah. Sedekah hari ini, petang sedekah lagi, malam sedekah lagi, esok sedekah lagi. Okey.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat yang ke-134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Okey. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka bila fisarra, ketika mana senang, wadh-dharra, ketika susah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afin, orang yang menahan marah mereka, wal 'afina 'anil nas, orang yang memberi kemaafan kepada manusia. Ini siapa dia ni? Tengok balik ayat sebelum dia. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Okey, disediakan syurga untuk orang yang bertakwa, muttaqin. Siapa itu muttaqin? Itu yang dihuraikan. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu ciri-ciri orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mautinus syahid, tempat perbincangan kita, fokus kita, tempat tarkis adalah pada yunfiqun. Sebab apa diletakkan perkataan yunfiqun, verb, fa'il? Kerana menunjukkan amrun yatajaddad, iaitu satu perkara yang mana infak ini perlu diulang-ulang, perlu berterusan berkali-kali. Banyaklah dalam Quran, dalam suratul Nisa juzuk yang ke-5, ayat ke-38 pun disebut, dalam dua lay juga, dua lay. Tadi juzuk 4 dua lay, sekarang juzuk 5 dua lay. Ayat 38 suratul Nisa. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Okey. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ, orang yang menginfakkan harta mereka, ria'an nas, menunjuk kepada manusia. Kemudian tak beriman pula kepada Allah, kepada hari akhirat. Digunakan verb juga, fa'il. Okey, untuk perkataan anfaqa yunfiqu infaqan. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak datang di dalam Al-Quranul Karim, anfaqa yunfiqu ini tidak datang kalimah ismul fa'il, isim, tak datang isim, melainkan hanya satu tempat sahaja di dalam Al-Quranul Karim yang mempunyai kalimah munfiq. Hanya satu tempat saja. Yang lain semua verb. Satu tempatnya adalah noun, isim. Di mana ya? Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashab. Okey. Di mana tu? Juzuk yang ketiga, juzuk yang ketiga, 5 lay plus 1 page. Ayat yang ke-30, ayat yang ke-17 surah Ali Imran. Nampak semua digunakan perkataan as-sabirin, semua ismul fa'il, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin, semuanya adalah ismul fa'il. Sirah format ismul fa'il. Ini saja satu-satu tempat yang datang di dalam Al-Quranul Karim. Sirah anfaqa yunfiqu hanya datang dalam format ataupun dalam bentuk dalam sirah ismul fa'il, isim. Okey. Ini pun adalah siyaq, siyaq awsafil mu'minin, iaitu konteks dalam menceritakan sifat orang-orang yang beriman. Kerana sifat orang yang beriman, sifat dia as-sabat,
mustaqir, tetap. Okey. Apa ayat dia? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Okey. Kemudian as-sabirin was-sadiqin. Ini sifat, nak menceritakan sifat orang-orang beriman, sifat mereka as-sabirin, yang bersabar. Bukan bersabar ni hari ni sabar, esok tak sabar, tidak. Tapi as-sabirin adalah diletakkan isim ismul fa'il, menunjukkan sifat tersebut adalah sifat yang thabit, yang mustaqir, yang hasil, yang tetap, yang kukuh dalam diri orang-orang yang beriman. As-sadiqin, sifat benar, bercakap benar dan sebagainya. Wal qanitin, ta'at, patuh pada perintah Allah. Bukan hari ini patuh, esok ingkar kepada Allah, tidak. Kemudian wal munfiqin, orang-orang yang bersedekah, menginfakkan harta mereka. Wal mustaghfirin, orang-orang beristighfar kepada Allah pada waktu sahur, kerana sahur adalah waktu yang terbaik untuk kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu diletakkan bil ashar. Nampak semuanya diletakkan sirah ismul fa'il, kerana ini menunjukkan apa? Siyaqu awsafil mu'minin, sifat orang-orang yang beriman. Bila sifat orang-orang yang beriman menunjukkan sebati dalam diri dia, kukuh, tetap, mendalam, yang telah terpacak, ditanamkan dalam diri dia sifat-sifat ini, sifat orang beriman. Jadi tak sesuai untuk diletakkan verb fi'il. Okey, itu perkataan apa kita bincangkan, anfaqa yunfiqu infaqa. Perkara yang kedua, kita nak bincangkan pada hari ini satu kalimah yang lain, dipanggil kalimah amana. Amana yuminu, imanan. Amana yu'minu imanan. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran dia menggunakan sirah amana yuminu imanan, dia banyak menggunakan isim. Dia banyak menggunakan isim, kurang dan jarang digunakan verb untuk amana. Okey. Sebab apa isim lebih banyak daripada fa'il? Kerana iman baginya adalah hakikat yang sabitah taqumu bil qalbi. Kerana iman ini bagi seseorang adalah satu hakikat yang sabit, yang kukuh, yang tetap, yang berada dalam hati orang-orang yang beriman. Okey, itu iman. Dia bukan kita kata oh hari ni iman, esok tak beriman, tidak. Tapi dia kukuh. Sifat iman ni mesti kena ada. Okey. Dia tidak seperti kalimah anfaqa yunfiqu infaq. Infaq ini dia terputus-putus. Hari ni infaq, kemudian esok infaq lagi. Hari ni infaq, petang infaq lagi. Dia tak ada infaq ni setiap saat infaq. Tak boleh buat kerja apa lah. Kerja infaq setiap saat. Jadi sebab itu infaq tak sama dengan iman. Iman ni di mana kita berada, kita kena beriman kepada Allah. Tak kira lah hari ni, esok, pagi, petang, malam, iman sentiasa dalam hati kita, beriman tak dapat dipisahkan. Dia sabit, tetap kita tanam dalam diri kita. Di mana kita berada, kita akan beriman. Jadi sebab tu kalimah iman banyak dalam Quran berbentuk isim, dan kurang berbentuk fi'il. Bukan tak ada, ada bentuk fi'il tapi kurang, tak sebanyak isim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratus Sajdah. Suratus Sajdah ayat yang ke-18, juzuk yang ke-21. Okey. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adakah sama orang beriman? Mu'minan, dia tak letakkan fi'il tapi dia letakkan noun, isim, iaitu mu'min, mu'minan. Okey.
Adakah sama orang beriman? Orang beriman tu sama ke seperti orang yang fasik? Jawapan pasti tak samalah. Dalam surah Taha ayat 112, wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma. Nampak? Wa huwa mu'minun. Sebab apa diletakkan mukmin? Sebab dia adalah isim. Sebab apa dia isim? Dia sifat ni. Orang yang beramal soleh, melakukan amalan-amalan soleh, hal keadaan dia beriman. Makna dia beriman ni beriman sungguh-sungguh setiap hari, iman dalam diri dia. Tak boleh waktu sedekah beriman, waktu kafir balik, tak boleh. Sebab tu letakkan wa huwa mu'min. Ni banyak dalam Quran. Juzuk 5 pun banyak. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minu. Wa huwa mu'minun. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Banyak. Juzuk yang ke-14 pun ada dalam surah An-Nahl, tuan-tuan boleh lihat. Dalam surah An-Nahl. Ya. Dalam surah juzuk ke-21, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Okey. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Nampak? Mu'minin adalah pasti ke atas kami untuk membantu orang-orang yang beriman. Banyak lagi untuk isim ni terlampau banyak, kita tak dapat sebutkan satu persatu. Seperti mana Quran gunakan perkataan amana yu'minu atau yu'minu imanan. Seperti mana Quran gunakan perkataan ini, perkataan fa'al pada beberapa tempat yang menunjukkan kepada berlakunya perkara tersebut. Ada juga Quran sebut dalam bentuk fa'al. Bukan setakat isim semata-mata, fa'al pun ada, tapi bukan menunjukkan sabat, bukan menunjukkan subut tetap, tetapi menunjukkan al-hudus, benda itu berlaku. Dalam suratul An'am ayat ke-109, juzuk ke berapa ni? Juzuk yang ke-6. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'athum ayatul la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Dalam surah, bukan juzuk 6, juzuk 7 ni. Akhir sekali, page yang terakhir, juzuk yang ke-7. Tuan-tuan lihat. Ayat ke-109 betul 109 surah Al-An'am, muka surat 141. Mereka bersumpah dengan nama Allah, wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Apa dia mereka sumpah? La in ja'athum ayatul la yu'minun nabiha, iaitu sekiranya jika datang sekiranya datang kepada mereka suatu mukjizat, ayah, satu tanda, satu mukjizat, la yu'minun nabiha, pasti mereka beriman. Adakah sifat beriman mereka tu kekal dalam diri mereka? Tak. Ini mereka tak beriman lagi, orang kafir, tapi mereka kata kami bersumpah dengan sungguh-sungguh sumpah, datang mukjizat, pasti mereka akan beriman. Pasti mereka akan beriman, itu menunjukkan al-hudus, berlaku, bukan menunjukkan sabat. Mana mereka kata tapi tak berlaku lagi lah, menunjukkan akan berlaku. Jadi mana bukan menunjukkan sabat tetap, bukan menunjukkan sifat, tapi menunjukkan perkara tersebut, perkara yang mungkin akan berlaku, iaitu hudus. Okey.
menunjukkan ke atas hudus la thubut, bukan menunjukkan ke atas perkara tersebut sabit. Sebab apa? Fa innahu lam yahsul ba'd, dia tak terhasil lagi, tak beriman lagi pun. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah juzuk yang pertama ayat yang ke-13, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Okey, tuan-tuan, dekat sini ada 3 perkataan amana yu'minu, semuanya verb fi'il. Apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang munafik, aminu, kamu berimanlah, fi'il tu fi'il amar. Kama amanan nas, seperti mana manusia telah beriman. Amana fi'il madhi pula. Kemudian qalu, mereka jawab, anu'minu kama amana sufaha, adakah kami nak beriman seperti mana orang-orang bodoh yang beriman. Jadi di sini semua tiga-tiga adalah fi'il, satu fi'il amar, satu fi'il madhi, satu fi'il mudhari'. Tiga-tiga fi'il berkumpul dalam satu ayat. Nah, kalimah isim tak ada. Okey. Daripada perbincangan kita pada hari ini, kita dapat simpulkan, kita dapat mengetahui sebab apa Quran mendatangkan perkataan anfaqa yunfiqun, didatangkan perkataan verb tapi tidak didatangkan noun, isim. Okey, melainkan satu tempat yang kita sebutkan tadi. Dalam kitab Burhan didatangkan soalan macam mana kita nak kerana apa alladzina yunfiqun, dia datangnya verb yang banyak tapi isimnya satu je, isim ataupun nounnya satu je, al-munfiq, satu je dah tempat dalam Quran. Dikatakan apa? Kasiran, iaitu banyak. Al-mu'minun al-muttaqun, manakala perkataan mu'minun banyak dalam Quran, perkataan muttaqun banyak dalam Quran, orang yang bertakwa, orang yang beriman banyak. Tapi perkataan munfiqun satu je. Perkataan mu'minun isim fa'il daripada amanah banyak. Muttaqun, orang yang bertakwa, banyak dalam Quran ismul fa'il. Tapi yang ada munfiqun, hanya ada satu sahaja di dalam Al-Quranul Karim. Kerana hakikat nafkah ini, hakikat makna nafkah, menginfakkan ini, amrun fi'liyun, satu perkara fi'il, sya'nuhu, yang mana bila sebut tentang infak sudah pasti al-inqita' wa tajaddud, dia adalah terputus dan bersambung. Kadang-kadang sedekah, kadang-kadang tak sedekah. Berbeza dengan iman. Iman adalah bagi seseorang itu hakikat yang mana dia mesti kena ada iman dalam diri dia, walaupun dia lalai. Dia lalai, tak mengaji Quran pun hari ini, tak mengaji Quran, tak berzikir, semayang pun lambat. Adakah dia tak beriman? Beriman, cumanya dia lalai, dipanggil ghafil. Huwa mu'min wa huwa ghafil, dia beriman tetapi dalam masa yang sama dia adalah lalai. Seperti itulah juga taqwa, Islam, sabar, syukur, huda, ad-dhalal, al-ama. Okey, perkataan apa lagi? Perkataan yang seumpama dengan mukminun adalah perkataan muttaqun, orang yang bertakwa. Islam, al-muslimun, Islam mesti ada dalam diri, walaupun dia buat jahat, buat dosa besar, Islam mesti kena ada dalam diri dia. Was-sabar, as-sabar mesti kena ada dalam diri setiap masa. Infak tak macam tu.
Syukur, sentiasa bersyukur, diletakkan isim noun sebab dia tak boleh putus daripada diri dia. Al-huda, petunjuk, ad-dalal, kesesatan, al-ama wal basar, semuanya diletakkan kalimah isim. Fa ma'naha au ma'na wasful jarihah. Okey. Kullu hadhihi laha musammayat. Bagi semua perkara-perkara ini, baginya ada musamma, benda yang dinamakan secara hakikat ataupun majaz yang berterusan. Dan dia ada kesan-kesan, dipanggil tatajaddad wa tanqati'. Dan juga dia ada kesan yang mana sentiasa diperbaharui ataupun terputus. Faja'at bil isti'malaini. Jadi kalimah-kalimah yang saya sebutkan tadi, sabar, syukur, petunjuk, dalal, ama, hud, basar, semua ini dia datang dengan dua makna. Ada dengan makna hakikat, ada dengan makna majazi, majaz. Okey. Cuma likulli mahallin ma yaliqu bih, ikut pada siap penggunaan yang mana yang sesuai. Sekiranya dia menceritakan tentang tajaddud, memperbarui, berulang-ulang, hakikatnya tu berulang-ulang, ataupun kesan daripada perkara tersebut, maka diletakkan fi'il sebab dia menunjukkan berlaku. Kesan makna menunjukkan berlaku perkara tadi. Tapi kalau dia sebut tentang ittisaf, menunjukkan tentang sifat seseorang, maka diletakkan dia sebagai isim. Sebab sifat ni tak dapat dipisah menjadi seseorang. Seterusnya kita lihat pada hari ini, insya-Allah, kalimah yang ketiga yang kita nak bincangkan pada pagi yang mulia ini, kalimah yang datang dalam Quran berulang-ulang, iaitu Quran menggunakan al-istighfar. Fa innahu lamma kana al-istighfar yahdus wa yatajaddad ja'a bihi bisighah al-fi'liyah kathiran. Bila sebut tentang istighfar, dia macam infak juga. Infak ni tak setiap saat kita bagi. Istighfar pun dalam Quran banyak datang verb, fi'il. Sebab kita tak istighfar 24 jam. Astaghfirullahalazim. Tak boleh buat kerja, kita istighfar macam-macam. Maksudnya dia sentiasa diperbaharui. Hari ni istighfar, lepas setengah jam istighfar lagi, lepas 1 jam istighfar lagi, lepas sembahyang fardu istighfar lagi. Jadi istighfar ini satu perkara yang penting, kerana Allah Ta'ala akan membuka jalan-jalan kemudahan daripada kesulitan, jalan keluar lah. Jadi sebab itu istighfar dalam Quran dia tak sebut tentang sifat tau, dia sebut tentang amrun tajaddud, kena sentiasa memperbaharui istighfar. Okey, sama macam infak juga. Dalam Quran datang satu ayat yang menyebutkan dalam surah Ghafir ayat ke-7, juzuk 23, berjuzuk 24 surah Ghafir. Surah Ghafir juzuk 24 lah. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Okey. Mereka yang menanggung, membawa arasy Allah, dan juga mereka orang yang makhluk yang di sekelilingnya, mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka, wa yu'minuna bih, mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka juga adalah orang yang beristighfar kepada Allah. Yu'minuna bih, yu'minun pun diletakkan fi'il juga, mereka beriman, sebab nak menunjukkan al-hudus, berlaku perkara tadi. Wa yastaghfirun menunjukkan al-hudus juga, mereka istighfar, minta ampun untuk orang-orang beriman. Dalam masa yang sama,
yastaghfirun menunjukkan perkara tadi mereka bukan doa sekali untuk keampunan orang-orang beriman, tapi malaikat akan doa banyak-banyak kali, sentiasa berdoa. Okey. Sebab tu diletakkan verb fi'il pada yastaghfirun. Istaghfara yastaghfiru istighfaran. Dalam surah Asy-Syura ayat yang kelima, juzuk yang ke-25. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfirun. Okey? Nampak wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Malaikat bertasbih memuji Tuhan mereka minta ampun kepada penduduk di bumi. Wa yastaghfirun bukan minta sekali, minta ampun banyak kali Dan menunjukkan juga al-hudus. Tidak datanglah dengan sirah ismiyah untuk istaghfara yastaghfiru, melainkan hanya satu tempat yang mana tempatnya sama dengan infak tadi dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17. Itulah satu-satunya kalimah istaghfara yastaghfiru yang datang dalam bentuk ismul fa'il, isim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashab. Okey. Sebab apa diletakkan ismul fa'il, isim? Kerana ini adalah sifat. Tuhan punya sifat orang yang bersabar, sifat orang yang benar. Semua sifat. Seperti itu jugalah perkataan yang kita nak bincangkan seterusnya, perkataan tasbih. Tasbih ni datang dalam Quran dengan sirah fi'aliyah juga. Dalam tadi pun ada dalam surah apa? Ghafir tadi alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, surah Ghafir tadi. Ayat ke berapa? 3 ke 5. Tengok balik. Kemudian dalam suratul A'raf ayat 206, wa yusabbihuna lahu wa lahu yasjudun. Okey. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tuan-tuan lihat dalam suratul Jumu'ah ayat pertama. Makna bertasbihlah kepada Allah. Siapa yang bertasbih, fa'il dia mana? Ma fis samawati wa ma fil ard. Makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, mereka bertasbih kepada Allah. Adakah bertasbih tersebut sekali? Tidak. Bertasbih tersebut banyak-banyak kali dan juga dia dipanggil amrun tajaddud, iaitu perkara yang berulang-ulang mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tasbih tersebut bukan sekali tetapi banyak-banyak kali menunjukkan amrun tajaddud dan juga menunjukkan al-hudus. Perkara tersebut berlaku. Tengok dalam suratul A'raf ayat 206, juzuk yang ke-8 juzuk ke-9. Ayat 206 ni ayat yang terakhir dalam suratul A'raf. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi. Sesungguhnya malaikat yang di sisi Tuhan kamu, mereka la yastakbirun, mereka tidak takabur dengan ibadat mereka. Ibadat mereka kepada Allah, mereka tak takabur, tak besar diri. Okey? Tak rasa sombong. Makna mereka tak rasa sombong untuk sembah Allah walaupun mereka ni dianggap malaikat yang tinggi dekat dengan Allah. Wa yusabbihuna lahu, mereka bertasbih kepada Allah dan juga mereka sujud kepada Allah. Nampak tak? Sujud digunakan perkataan sirah verb. Sujud banyak kali.
Tasbih juga banyak-banyak kali berulang-ulang, amrun yatajaddad, perkara yang berulang-ulang. Tidak datang kalimah sabbaha yusabbihu tasbihan, tidak datang dalam bentuk sirah wasfiyah, sifat, iaitu isim, melainkan pada 2 ayat sahaja dalam Quranul Karim. Salah satu daripada ayat tersebut adalah iaitu tentang sifat Nabi Allah, sifat Nabi Allah, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala rakamkan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nampak? Falaula annahu kana minal musabbihin, daripada sabbaha yusabbihu tasbihan, fahuwa musabbihun. Musabbih adalah perkataan isim, salah satu daripada 2 perkataan isim yang datang dalam Quran. Selainnya semua adalah verb fi'il, tak datang isim. Sebab apa datang di sini isim? Kerana nak menyebutkan sifat Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah Nabi Yunus, kalaulah tidak, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, kalau dia tidak bertasbih, tidak di kalangan orang yang bertasbih. Mana kalau Nabi Yunus bukan di kalangan orang yang bertasbih, lalabitha fi batnihi, pasti dia akan duduk dalam perut ikan nun, ila yaumi yub'atsun, sampai satu hari yang mereka semua manusia dibangkitkan sampai hari kiamat. Okey, sebab dia bertasbihlah Allah Ta'ala keluarkan dia daripada perut ikan nun, yang mana ikan Zunnun, ikan nun telah muntahkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam daripada perut dia. Jadi nak bagi tahu sebab apa digunakan musabbih dengan makna sifat yang ada pada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam adalah sifat musabbih, iaitu sifat orang yang sentiasa tidak putus-putus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam perut ikan nun Nabi Yunus sentiasa bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak putus-putus dia bertasbih. Disifatkan Nabi Yunus dengan sifat orang yang bertasbih. Kerana itu Allah Ta'ala keluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan nun. Ini menunjukkan apa? Nabi Yunus berada dalam keadaan yang amat sukar. Ulama kata 3 kegelapan: kegelapan laut, kegelapan malam, dan juga kegelapan perut ikan nun. Tetapi di atas kesulitan tersebut Allah Ta'ala selamatkan dia sebab dia mengamalkan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam hadis pada sebut, siapa yang membaca doa ini seperti doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala akan memberi perlepasan, iaitu memudahkan urusan di jalan keluar dia. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah Al-Anbiya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh sebab la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Macam tu juga Allah Ta'ala selamatkan orang-orang beriman daripada kemurungan, kesedihan. Wa kadzalika nuljil mu'minin. Seperti itulah Allah Ta'ala selamatkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi di sini
Nabi sarankan dalam kesulitan, bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Pasti di sana ada jalan keluar untuk kita, yang Allah Ta'ala akan mudahkan kita, insya-Allah. Datang dalam ayat surah As-Saffat ayat 143 144 dalam juzuk yang ke-23, datang ayat ini dalam bentuk sifat, ismul fa'il, sifat dia. Sebab apa datang dalam sirah wasfiyah, sifat, maka mengisyaratkan mudawamatut tasbih, berterusan tasbih adalah salah satu cara untuk takhallus, selamat daripada kesukaran, perkara yang tidak disukai. Siapa suka duduk dalam gelap-gelap dalam perut ikan nun? Jadi di sini menunjukkan mudawamatu at-tasbih, berterusan, konsisten dalam bertasbih. Allah Ta'ala akan bukakan jalan yang sempit menjadi luas, bumi yang sempit menjadi luas. Okey. Jadi menunjukkan Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan nun bukan bertasbih sekali, bukan dua kali, tetapi tak henti-henti, tak putus-putus dia bertasbih, sehingga disifatkan Nabi Yunus ini disifatkan dengan sifat orang-orang al-musabbihin. Yang kedua, yang terakhirlah, tadi perkataan yang ada, perkataan sabbaha yusabbihu, keseluruhan dalam Quran semuanya dalam bentuk verb fi'il, melainkan dua sahaja. Yang pertama dalam surah As-Saffat, falaula annahu kana minal musabbihin. Satu lagi dalam surah As-Saffat juga, page sebelah dia, sebelah kiri dia, dalam ayat yang ke-165, 166, 166, wa inna lanahnu saffuna wa inna lanahnul musabbihun wa in kanu la yaqulun. Okey, ini adalah sifat mereka yang sabit. Siapa dia tu? Sifat malaikat lah ni, sifat malaikat. Wa inna lanahnu saffun, kami ini adalah makhluk yang bersof-sof, berbaris-baris, malaikat. Wa inna lanahnul musabbihun, kami adalah makhluk yang musabbih. Dia Quran tak gunakan wa inna lanusabbihun, wa inna lanusabbihu, kami ini benar-benar bertasbih, tidak. Tapi Quran gunakan wa inna lanahnul musabbihun, menggunakan ismul fa'il, disifatkan tasbih ini, digunakan isim, disifatkan tasbih ini dengan malaikat, kerana mereka tak putus-putus bertasbih seperti kita manusia, sentiasa bertasbih tak putus-putus. Sifat ini sifat yang sabit, yang ada dalam diri mereka. Mereka tak ada nafsu, jadi mereka sentiasa bertasbih, ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kuatkan ayat ini dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut lagi sifat malaikat dalam suratul Anbiya ayat yang ke-20, juzuk yang ke-17. Yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih malam siang, la yafturun, tak putus-putus, tak letih. Kerana itu tasbih adalah wasfun thabitun fihim, pada malaikat, sifat yang tetap, yang kokoh, yang sabit, yang tak dapat dipisahkan dengan malaikat. Sebab itu diletakkan sirah untuk tasbih adalah al-musabbih kepada malaikat. Boleh seperti mana digelarkan Nabi, diletakkan sifat tersebut kepada Nabi Yunus, al-musabbihin minal musabbihin. Cukup sekadar ini dulu. Ada beberapa perkataan yang datang dalam Quran, kebanyakannya begini, tapi ada kalanya datang dalam format, dalam bentuk, dalam sirah yang seperti ini, seperti yang kita sebutkan tadi. InsyaAllah kita akan sambung lagi esok dalam slot Tadabbur Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan, kita akan sambung dalam Qamus Al-Quran kita, huruf Ba. Tuan-tuan, Qamus Quran kita ini dah berada pada pusingan yang ketiga. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ini adalah pusingan yang terakhir.
dan kita masih lagi berada pada huruf apa? Huruf ta. Huruf ta. Ini pusingan yang terakhir ini adalah pusingan yang mana datang dalam Quran tak banyak. Mungkin sekali, dua kali, paling banyak pun 3 kali lah datang. Tuan-tuan lihat, kita perbincangan kita nak mengakhiri huruf ta pada hari ini insya-Allah taala pada muka surat ke-70 berapa? 70 bukan 70 lagi tetapi dah naik ke 80. 80 Perkataan yang kita nak bincangkan adalah perkataan ta qaf nun atqana. Okey, atqana. Atqana ni tuan-tuan pun tahu maknanya mahir, yakin, mutqin. Mutqin orang ni memang mahir, memang hebat. Okey, atqana yutqinu itqan. Orang ni mahir dan dia memang hebat. Mutqin memang kukuh dia. Kuat. Okey. Kita lihat lagi perkataan yang berikut, iaitu perkataan talam-lam, talla. Talla ni makna merebahkanlah, talla. Dalam surah As-Saffat ada sebut talla. Falamma aslama wa tallahu lil jabina. Wa tallahu juzuk 23 surah As-Saffat. Tuan-tuan buka muka surat yang ke-450 ayat yang ke-103. Apabila dua-dua aslama. Siapa aslama? Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail berserah diri kepada Allah. Wa tallahu lil jabin. Wa talla, talla itu adalah fa'il, fa'il dia adalah Nabi Ibrahim. Hu adalah maf'ulun bih, iaitu Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Okey, makna membaringkannya lil jabin. Okey, di sini terjemah apa? Merebahkannya adalah membaringkan untuk sembelih. Sekarang tak tukar ada kibash. Kisah ni masyhur, terutama dekat nak raya haji ni, kisah yang masyhur lah. Tal ni, tallun asalnya makan al-murtafa'. Makannya al-makanul murtafi', makan tempat yang tinggi lah. Makan murtafi', tempat yang tinggi, dipanggil sebagai tal. Okey, tallun. Jadi maksud falamma aslama wa tallahu lil jabin, makna Nabi Ibrahim telah membaringkan anaknya, merebahkan anaknya pada tempat yang tinggi lah, pada tempat yang tinggi untuk buat sembelihan. Dia sama juga kalau mana kita rebahkan dia, jatuhkan dia di atas tanah apa? Turab. Dia akan tarraba. Tarrabahu, mana asqatahu ala turab, jatuhkan dia di atas tanah, rebahkan di atas tanah. Okey. Kemudian tuan-tuan lihat lagi perkataan yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah perkataan taratan ukhra. Sekali lagi, taratan ukhra ni juzuk apa? Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Marratan ukhra. Taratan ukhra saya tak tahu di mana, tapi marratan ukhra dalam surah Taha. Tuan-tuan buka surah Taha ayat bawah, satu lai surah Taha. Satu lai surah Taha ayat bawah sekali. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Taratan ukhra tuan-tuan kena cari di mana. Tin ni samalah bahasa Melayu, bahasa Arab buah tin buah tin. Cuma bila dalam Quran watini wazaitun, pelbagai tafsiran lah di kalangan ulama. Ada yang ulama kata itu maksudnya buah tin tu. Ada ulama kata tidak, bukan buah tin, tetapi maksudnya pokok tin. Okey.
Ada yang kata tidak, maksudnya negeri yang ada buah tin, negara yang ada buah tin. Jadi macam-macam tafsiran lah. Kalau tuan-tuan buka tafsir banyak. Watini wa zaitun. Ada yang kata tin dan juga zaitun ni adalah dua bukit, bukit tin dan juga bukit zaitun. Ada yang kata dia al-ma'kulan, benda yang dimakan iaitu buah. Okey. Kemudian perkataan yang terakhir pada huruf ta adalah ta ya ha, iaitu ta ha yatihu, sesat berlegar-legar. Ta ha yatihu, sesat berlegar-legar. Tih, dalam juzuk yang ke-6 dia yatihu na fil ard. Ta ha yatihu iaitu tahayyara, kebingungan. Ta ha yatihu, ta ha yatuhu. Tahayatuhu, tahayatihu. Dalam kisah Bani Israel, arba'ina sanatan yatihuna fil ard, 40 tahun mereka yatih. Bukan minum teh, bukan minum teh, tetapi yatih, mereka berlegar-legar, kebingungan, kehayranan, tak tahu jalan keluar. Di mana? Di satu padang pasir yang luas. At-tih wa tauh, tauhun dan juga tih, maknanya apa? Maknanya adalah tempat-tempat kehayranan ataupun mafazah, tempat padang pasir. Kerana Bani Israel ni, mereka Allah Ta'ala suruh masuk ke dalam Baitul Maqdis, mereka tak nak. Mereka tak nak sebab ada raja yang bengis, nama Bukhtanasar. Juzuk yang ke-5, tuan-tuan tengok juzuk ke-6, juzuk 6, 5 lai plus 1 page. Tuan-tuan lihat pada muka surat 112. Okey, lihat 112. Ayat yang ke-26. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Yatihuna fil ard, sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka, Baitul Maqdis. Selama 40 tahun tu mereka berlegar-legar, tak jumpa mana pintu Baitul Maqdis nak masuk. Sebab apa? Allah Ta'ala suruh masuk, kamu tak nak masuk. Takut dengan raja yang bengis, raja yang zalim, Bukhtanasar. Okey. Perkataan sa, muka surat 81. Kita lihatlah sikit, ambil berkat walaupun satu kalimah ataupun dua kalimah. Sabara, bukan sabara. Sabara sabar, ni sabara. Sabara ni maknanya kecelakaan lah, kebinasaan. Subur, kerosakan. Tuan-tuan lihat juzuk 18. Juzuk 18 akhir sekali, page yang terakhir. Ada banyak juga kat situ rasa. Juzuk terakhir 18, page yang terakhir juzuk 18, muka surat yang ke 361. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura. Nampak? Thubura, kebinasaan. Mereka menyeru, mengharapkan satu kebinasaan. Penghuni neraka, mereka tak tahan lah, azab teruk sangat. La tad'ul yawma thuburan wahida. Quran kata apa ayat ke-14? Quran jawab balik, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan. Suburan wahidan, kebinasaan yang satu kebinasaan. Jangan kamu harap lagi. Wad'u suburan katsira,
melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Haraplah kebinasaan yang banyak-banyak. Panggillah, doalah, binasalah aku, tak binasa-binasa di hari akhirat nanti. Sebab azab yang pedih sentiasa berkekalan, tidak akan dikurangkan walaupun sedikit kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir. Okey. Masbura ada juga dalam surah Al-Isra akhir, surah Al-Isra sebelum masuk surah Al-Kahfi, juzuk yang ke-15. 5 lay plus 1 page. Wa inni la'adhunnuhu ya fir'aunu masbura. Okey. Muka surat 292, tuan-tuan lihat ayat yang ke 102. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Sesungguhnya aku, apa dia? Sesungguhnya aku menyangka kamu. Wa inni la'adhunnuka, sesungguhnya aku menyangka kamu, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, masbura, orang yang dibinasakan. Masbura, orang yang dibinasakan, orang yang dicelakakan. Masbura. Ibnu Abbas menyatakan dalam tafsir dia kata apa? Maksud ya Fir'aunu masbura, Fir'aun adalah orang yang naqisul aql, orang cetek akal. Tapi cetek akal pun boleh buat piramid yang begitu tinggi pada zaman tu, yang tak ada orang boleh buat macam tu. Tapi akal tetap cetek, pendek akal dia. Cetek akal apa tu? Tentang a'zamu hulkin, kebinasaan yang cukup mengerikan. Dia tak tahu. Dia tak dapat nak fikir benda tu. Sabirun ni sabirun daripada sabara juga. Maksudnya satu bukit di Mekah ada nama Sabirun. Okey. Perkataan yang terakhir pada hari ini insya-Allah, sabata. Okey. Sabata ni apa dia? Fasabbata. Okey, makna melemahkan semangat. Fasabbatahum, menahan mereka dan sibukkan mereka. So nak lemahkan semangat mereka, macam mana nak lemahkan semangat mereka, tak nak pergi berperang. Takut-takutkan mereka, tahan mereka, kemudian sibukkan mereka dengan benda lain. Okey. Surah apa ya ni? Sabbata. Tuan-tuan lihat, tengoklah, kita cuba tengok juzuk 10 surah At-Taubah ada ke? Tengoklah surah At-Taubah. Kalau ada muka surat yang ke 194, tuan-tuan kena cari yang ada. Okey, ada. Pada muka surat 46, pada muka surat 194 ayat 46. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Okey. Jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan diri, untuk pergi berperang. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Allah telah melemahkan keinginan, melemahkan semangat, melemahkan keinginan mereka. Sebab Allah Ta'ala tak nak, tak suka kat mereka ni pergi perang, merosakkan jemaah. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal, orang tak pergi berperang. Okey, sabbata. Allah Ta'ala melemahkan semangat mereka, jadi lemah semangat nak pergi perang. Juzuk, tuan-tuan tengok juzuk yang ke-5 ada ke? Kalau ada lah.
Tafadhal. Kita ada di sini batta'a, bukan sabata. Ayat ke-72 tu abta'a la batta'a yubatti'u. Itu lain. Okey, cukup sekadar itu dalam tadi dalam surah An-Nisa yang saya sebut muka surat 89 tadi, iaitu ayat ke-72 itu bukan sabata tapi batta'a. Okey. Sekadar itu dulu pengajian kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung perkataan subata pada keesokan harinya insyaAllah ta'ala. Dalam sesi Qamus Al-Quran kita membicarakan huruf sa esok insyaAllah, dan kita akan terus lagi dalam tadabbur Al-Quran Al-Bunyah fi Ta'bir Al-Qurani, iaitu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'aliyah. Cukup sekadar itu tuan-tuan, jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi ini supaya ramai dapat mengambil manfaat. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.